In A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma amin. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal yang berusaha pengerusi surau, timbalan pengerusi saf kepimpinan jawatan kuasa surau Ad-Diniyah, seterusnya sidang jamaah muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Kita sambung pengajian kitab Bimbingan Mukmin, Mau'izatul Mukminin. Babnya bab keburukan bakhil, keburukan bakhil ataupun keutamaan sifat pemurah. Al-karamu, al-karamu itu pemurah, bakhil itu al-bukhlu, lawan dia. Pemurah lawan dia bakhil. Al-karamu lawannya al-bukhlu. Jadi kita dah menyentuh banyak perkara berhubung dengan keutamaan sifat al-karamu, kepemurahan, dan kemudaratan sifat al-bukhlu, sifat bakhil. Jadi sifat pemurah dan juga sifat bakhil itu dia ada beberapa tahap. Dia ada maqam dia. Jadi sifat al-karam itu maqam yang paling tinggi, level yang paling tinggi ialah mementingkan keperluan orang lain berbanding dirinya sendiri. Itu maqam sifat al-karam yang paling tinggi. Sifat bakhil pula al-bukhlu, ianya hatta kepada diri sendiri pun dia bakhil. Untuk diri sendiri pun dia bakhil. Itu sifat bakhil yang paling top, yang paling tinggi. Jadi sifat al-karam itu walaupun dia mempunyai keperluan, kehendak, ada kepentingan kepada sesuatu perkara, tetapi dia lebih mementingkan keperluan orang lain, memenuhi keperluan pihak lain ataupun memenuhi hajat pihak yang lain. Padahal dia sendiri ada keperluan, hajat kepada benda itu. Itu sifat karam yang hebat, yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di dalam surah Al-Hashr ayat ke-9. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan orang lain lebih daripada keperluan sendiri, sekalipun mereka ini di dalam keadaan kekurangan dan sangat-sangat berhajat. Sedangkan benda tersebut mereka sendiri memerlukannya, tapi beri pada orang lain dulu. Ini sifat pemurah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad ajiballahu min sani'ikumul lailah ila dhaifikum. Allah kagum melihat apa yang kamu lakukan malam tadi terhadap tetamu kamu. Ini merujuk kepada sebuah cerita. Sebuah cerita yang berlaku kepada sahabat. Sahabat Nabi. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah ceritanya, ayat yang kita baca itu juga di antara sebab diturunkan, sebab nuzul ya kepada ayat yang kita baca tadi. Surah Al-Hashr ayat 9. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ceritanya ialah ada seorang hamba Allah, dia pergi ke majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia ingin menjadi tetamu kepada Nabi. Mana dia nak makan minum di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi pun pada masa itu tidak mempunyai makan minum di rumahnya. Lalu Nabi tidak bersedia untuk menerima tetamu. Pasal apa? Kalau kita sanggup menerima tetamu di rumah kita, kita wajib memberi hak tetamu. Di antara hak tetamu makan minum. Di antara hak tetamu makan minum, dan 3 hari 3 malam. Nabi ketika itu tak ada apa. Lalu Nabi pun menawarkannya kepada siapa-siapa yang nak terima tetamu kita ni. Siapa nak terima tetamu kita ni? Dia ni tak makan tak minum dah berapa lama dah. Siapa yang sanggup menjadi tuan rumah terima tetamu kita ni? Lalu ada seorang sahabat Nabi, yang memberi kesanggupan. Lalu dia pun ajaklah pemuda tadi pergi ke rumah dia. Bila sampai di rumah, dia pun tanyalah kepada keluarga dia, isteri dia, kita ni ada tetamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebarang tetamu ni. Nabi suruh ni. Nabi offer, siapa nak ambil tetamu ni. Lalu dia pun balik rumah dia, cerita kepada isteri dia. Isteri dia pun kata, bang, kita ni rumah kita tak ada apa. Kalau ada makan pun untuk anak kita, itu pun cukup tak cukup? Cukup tak cukup untuk anak kita. Lalu suami tadi pun tak apa, kita buatlah bagaimana, pasal aku sudah memberi kesanggupan. Kesanggupan berjanji di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu okeylah, dia pun masak. Sebelum tu dia masak-masak, dia pun suruh anak dia masuk tidur semua.
Anak dia tidurlah. Tidur begitu dia pun masak-masak. Makanan pun disediakan. Tiba nak hidangkan makanan, tiba-tiba lampu dipadamkan. Sengaja dipadamkan. Dah hidang siap-siap, kemudian lampu pun sengaja tuan rumah dia pegang-pegang lampu tersebut, terpadam. Lampu zaman dulu, pelita, kemudian ada dipanggil apa atas tu, sumbu. Sumbu, tahu sumbu ya? Ni bukan badak sumbu. Sumbu atas pelita. Pelita ada sumbu tu dibuat daripada tali guni, tali jut, tali guni jut. Kemudian dia ada tali sampai ke bawah. Di bawah itu ada minyak tanah. Lalu pelita pun, sumbu itu pun nyala. Dia pun nak baiki-baiki, dia pun dengan sengaja begitu, dia tersentuh sumbu itu, padam. Tak apalah, tak ada pelita dah kita ni, makan begitulah. Dia makanlah. Dia pun buat, tuan rumah pun buat seperti makan. Buat seperti makan, ambil tangan, bersentuh tangan dalam gelap. Lama tu habis makanan. Tetamu pun dah kenyang dah. Dah kenyang, kemudian tidurlah. Tidur begitu. Kemudian di waktu pagi, tuan rumah tadi pun dengan tetamu pergilah nak solat subuh. Pergilah solat subuh. Nabi pun tengok sahabat tadi dari jauh. Nabi pun mengukirkan senyuman kepada sahabat tadi. Padahal peristiwa itu sahabat tadi, tuan rumah, tak cerita pun kepada Nabi. Pasal benda berlaku baru malam tadi, pagi ni baru nak pergi subuh. Bukan lepas tu dia terus pergi rumah Nabi. Dia tak cerita pun kepada Nabi. Tapi Nabi sudah tahu. Nabi dari jauh tengok sahabat tadi yang melayan tetamu begitu, Nabi mengukirkan senyuman dari jauh. Sahabat tadi pun terpinga-pinga lah, kenapa senyum ni? Nabi pun cerita, malam tadi Allah menurunkan satu ayat cerita bab kamu. Sampai begitu hebat sifat karam. Lalu Nabi pun tengok, baca hadis tadi yang kita baca tadi. Laqad ajiballahu min sani'ikumul lailah ila dhaifikum. Allah kagum tengok bagaimana kamu melayan tetamu kamu malam tadi. Lalu Allah turun ayat, di antaranya surah Al-Hasy tadi ayat 9. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka ini ada segolongan, iaitulah dari kalangan Ansar. Dari kalangan Ansar. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka ini mengutamakan keperluan sahabat mereka, melebihi diri mereka sendiri, walaupun mereka pun ada keperluan terhadap perkara tersebut. Dipuji oleh Allah, dikagumi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan itulah sifat pemurah tahap tinggi. Tahap yang tinggi, yang paling tinggi itu pemurah, yang dipuji oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya banyak cerita-cerita yang menceritakan sifat ini dimiliki oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada cerita yang kita sebut tadi. Begitu juga kalau kita tengok dari segi sifat al-bukhlu, dia ada juga sifat bakhil tahap tertinggi. Lawan dia yang kita dah sentuh tadi, iaitulah sehinggakan kepada diri sendiri pun dia bakhil. Nak belanja kepada diri sendiri pun bakhil. Nak makan pun simpan.
nak pakai pun simpan. Itu bakhil kepada diri sendiri. Kalau kepada diri sendiri bakhil, hendak diharap apa lagi kepada orang ini untuk menjadi pemurah kepada manusia yang lain? Tak ada dah. Itu al-bukhlu, ya, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Orang yang beriman tidak ada padanya sifat al-bukhl, tidak akan berkumpul sifat sempurna iman dengan sifat bakhil. Tidak akan berkumpul dua tu. Maknanya orang beriman yang sempurna imannya, dia ni mesti bersifat pemurah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun mengajar kita berdoa supaya dilindungi oleh Allah dari sifat bakhil. Mana bila Nabi dah ajar begitu, tak ada dah sifat di dalam kategori sifat yang buruk-buruk, kecuali sifat ini. Dalam sebuah doa, apa Nabi baca di antaranya, kalau kita gunakan lafaz kami, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl. Bukhl itu bakhil. Wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu berapa sifat? 8 sifat. 8 sifat buruk yang Nabi suruh kita ni berdoa kepada Allah supaya dilindungi dari 8 sifat yang buruk tadi. Di antaranya minal jubni wal bukhl, daripada sifat penakut, wal bukhl, dan juga bakhil. Itu 2 sifat. 8 tu, minal hammi wal hazan, daripada kebimbangan, sedih, duka cita. Sedih, duka cita. Alham ini ialah kita bimbang, takut tidak berlaku sebagaimana yang kita hendak, ataupun takut kehilangan sesuatu, bimbang, sedih kepada benda yang belum berlaku. Itulah ham. Al-hazan ini sedih kepada benda yang sudah berlaku. Itu beza, sedih juga. Ham ni duk bimbang-bimbang, duk fikir, tak boleh tidur besok. Takut apa? Takut apalah berlaku benda yang tidak bagus, ataupun orang dah huguk dah, besok nanti, malam tu tak tidur dah dia. Itu ham. Al-hazan ini sedih selepas berlaku. Petang tadi orang bagi penampar Jepun, dia malam ni sedih kena penampar, malunya aku. Itu hazan dia panggil. Sedih juga, bimbang juga, takut juga. Tu. Kemudian minal ajzi wal kasal. Ajzi ini sifat lemah. Lemah, tak ada daya upaya, tak boleh buat apa, tak pandai. Tu lemah, tak tahu apa. Wal kasal ini pemalas, sifat malas. Bila malas tak tahu apalah, tak jadi apa nak buat. Masalah juga manusia ada sifat pemalas. Paling malasnya dia nak makan pun malas juga. Jenuh. Nak makan, nak suap pun malas juga, tak hendak. Dia hendaknya kalau boleh makanan tu sendiri berjalan masuk dalam mulut dia. Sampai tahap tu malas. Kalau ada minal ajzi wal kasal, 4 sifat. 5, 6 minal jubni wal bukhli, dari sifat penakut dan juga bakhil. Dan 7, 8 min ghalabatid dain wa qahrir rijal, dari dihimpit oleh hutang dan juga dikejar-kejar, diugut-ugut,
oleh peminta hutang. Tu alung ke apa ke, tu datang rumah dia, duk sembah cap merah, kan takut tu, duk sembah cap merah atas kereta di pintu rumah, kan bimbang tu. Bukan dia saja, anak beranak dia, isteri dia, keluarga dia diugut begitu, kan bimbang itu. Jadi 5 ataupun 8 itu Nabi suruh kita sentiasa minta berdoa kepada Allah diberi perlindungan. Jadi harta itu dicipta yang pertama di antaranya sebagai mempunyai hikmah. Harta itu, Allah beri harta benda kepada kita, Allah beri nikmat apa kepada kita, pasti ada hikmat. Di antaranya nak menguji kita. Orang yang ada harta ni tanggungjawab dia banyak. Tanggungjawab dia banyak. Ujian, di antara ujiannya sama ada dia ni menjadi pemurah ataupun bakhil. Itu di antara ujiannya. Ujian yang lain juga, orang berharta ini sama ada dia ni akan ada sifat sombong ataupun tawaduk. Orang berharta, orang miskin dia nak sombong apa? Harta tak ada. Nak sombong, oh aku miskin, suka haha, tak ada. Jadi sombong bangga ni orang berharta, kaya raya. Sifat sombong, sifat takabur, bangga-bangga ni biasanya orang yang ada kelebihan berbanding manusia yang lain. Sama ada dari segi harta benda, dari segi ilmu, dari segi kedudukan dalam masyarakat, dari segi pangkat, dari segi jawatan, dari segi gelaran, dari segi keturunan, ataupun dari segi diantaranya penampilan dia. Itu baru duk sombong, takabur, bangga, bermegah-megah. Dialah pangkat besar, gelarannya, gelarannya tinggi di dalam masyarakat, keturunan hebat, itu boleh bangga. Itu ujian. Orang yang berharta pun sama juga, diuji oleh Allah dengan rasa begitu, dengan perasaan begitu. Kemudian sombong lagi, takabur lagi, menunjuk-nunjuk lagi, bakhil pula tu, lagi tu, bertindang-tindang, bertindih-tindih, sifat yang buruk yang kena kepada orang tadi. Di antara sebabnya harta benda. Harta benda ujiannya tinggi, dan bila berjaya dari segi ujian harta benda, insya-Allah berjaya dia. Manusia ramai boleh baca Quran, boleh datang ke masjid, ke surau, boleh berzikir, pergi umrah berapa kali setahun, ramai orang boleh buat. Tapi dia nak keluar harta benda dia, nak bagi pada fakir miskin, nak buat jamuan, nak keluar zakat, yang tu payah sikit. Kalau keluar zakat pun zakat fitrah, yang RM7 satu kepala, yang tu itu pun berat nak beri. Siapa begitu punya bakhilnya. Tapi dia boleh baca Quran, boleh berzikir, datang berjamaah, tapi bab harta benda, zip dia rapat, kunci. Tengok ujian apabila diberikan harta benda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti harta benda itu hendaklah digunakan untuk kebaikan seluruh manusia dengan memenuhi keperluan makhluk Allah Ta'ala. Jadi makhluk Allah ni bukan manusia sahaja. Semua makhluk Allah lah. Makhluk ni ialah semua benda yang dicipta oleh Allah. Tak ada benda atas dunia ni yang tidak dicipta oleh Allah. Semua Allah cipta. Sebab itu namanya makhluk. Makhluk maknanya dicipta. Jadi kita ni kena berbuat baik kepada seluruh makhluk. Manusia, haiwan, alam sekitar, ekosistem, semua tu. Haiwan tak boleh seronok-seronok nak berlaku zalim kepada dia, nak pukul dia, nak tendang dia,
nak kickboxing dia, nak smackdown dia, mana boleh. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada di antara haiwan-haiwan akan dibangkit semula di akhirat. Bentuk mana haiwan yang dibangkit? Yang mempunyai kes dengan manusia. Atas dunia, si fulan ataupun si alan pernah bakar dia atas dunia. Marah sangat pada kucing, duk makan ikan dia, ikan siakap dia duk makan. Baru je bakar, kucing duk makan. Dia ambil kucing, dia panggang kucing. Kan zalim. Di akhirat, kucing tadi akan dibangkitkan, menuntut hak dia di hadapan Allah. Tu di antara haiwan yang akan dibangkit di hadapan Allah. Nak cari siapa yang zalim dia, siapa yang berlaku kejam kepada dia. Jadi kitanya berlaku baik kepada semua makhluk. Termasuklah haiwan, manusia, semualah. Pokok semualah. Kena berlaku baik kepada semua makhluk. Harta boleh dibelanjakan secara bersederhana, adil, teratur dan bijaksana. Bijaksananya, kewajipan harta kena tunaikan sampai masa zakat, cukup syarat, nisabnya, haulnya. Tolak itu, tolak ni, kena bayar. Zakat apa? Pendapatan, simpanan, emas, perak, perniagaan dan harta-harta yang lain. Termasuklah zakat apa? Saham. Zakatu al-ashum. Itu pun jenis zakat-zakat moden. Zakat-zakat moden. Simpanan kita tu, ada berapa akaun. Semua tu kena campur. Bukan kira satu akaun. Semua akaun yang kita ada 5-6 kena campur. Cukup ke tidak? Cukup. Dengan syaratnya kira bayar zakat. Itu kewajipan pertama terhadap harta. Dan berhubung dengan harta ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dua soalan. Yang pertama, sumber daripada mana? Yang kedua, fima anfaqah, ke mana dibelanjakan. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlu dibelanjakan secara bijaksana, berhemah, dan dikeluarkan di saat perlu untuk dibelanjakan. Inilah yang terbaik, sebab menahan harta padahal perlu dikeluarkannya adalah sifat bakhil. Dia lapar, dia sendiri lapar, perlu kepada makanan. Dia dahaga, perlu kepada air. Duit ada, pasal apa tak nak beli air, tak nak beli makanan? Pasal kedekut. Pasal kedekut. Tu namanya kedekut kepada diri sendiri, bakhil kepada diri sendiri. Padahal dia ada belanja. Sanggup berlapar, nak tunggu yang free. Kemudian yang free tu tadi tak tahu bila akan sampai kepada dia, tapi duk berlapar, tahan lapar begitu. Tu namanya bakhil. Ataupun dia dah ada belanja, ada duit, tapi pergi mengemis kepada siapa-siapa. Pergi mengemis, itu bakhil. Bukan dia tak ada. Kalau dia tak ada, dia pergi minta. Dia lapar, dia pergi minta. Memang dia tak ada nak beli apa-apa, tu okeylah. Nampak? Dia tak ada usaha, tak ada apa, tak ada keupayaan, duit pun tak ada, belanja tak ada, tak makan dah berapa hari dah. Kalau dia tak minta kepada siapa-siapa, memberi mudarat kepada diri dia, minta. Ini dia belanja ada, duit ada, simpanan banyak, tapi pergi mengemis juga. Tu bakhil, peringkat yang tinggi itu. Dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa mudahnya, muka tak malu. Begitu. Pergi mengemis, duit banyak. Sedangkan mengeluarkan harta padahal sepatutnya ditahan, maka ini adalah sifat boros, membazir. Membazir ini saudara siapa?
syaitan. Saudara syaitan. Itu sifat membazir. Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terbaiknya ialah bersederhana di dalam semua benda. Belanja bila perlu, dengan arti bila perlunya belanja untuk dia, keluarga dia, sahabat handai dia. Bila sampai kewajipan zakat, sedekah, sedekah wajib, sedekah sunat. Sedekah wajib ini di antaranya zakat. Sedekah sunat ni sedekah biasa. Kemudian tidak membazir. Jadi yang baiknya sederhana. Umumnya, sedang jemaah sekalian, umumnya ialah di dalam hampir semua perkara ni yang terbaik adalah sederhana. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara sederhana. Hatta dalam bab ibadat pun, jangan duk paksa. Jangan duk paksa. Sederhana itu. Mana bila bangun solat malam, mengantuk, tidur. Tidur dulu. Jangan dipaksa. Pasal apa? Duk solat juga, baca Quran, mengantuk, tak tahu apa yang dia baca. Dia nak berdoa kebaikan untuk diri dia, dia kelaknat diri dia pula. Itu Nabi sebut. Bila kamu solat baca Quran, mengantuk tidur. Pasal apa? Dibebangi. Kamu fikir kamu berdoa kepada Allah, minta anugerah daripada Allah. Rupa-rupanya kamu tak sedar, kamu laknat diri kamu sendiri. Sampai peringkat tu mengantuk tidur, jangan duk paksa. Bersederhana. Baca Quran pun sama juga. Mengantuk, nak baca juga, tidur dulu, biar segar. Tidur, kemudian dah segar, baca. Barulah tak bertukar, baris atas, baris bawah, dah sebut blablabla. Akhirnya tak tahu apa dia sebut. Sedangkan Al-Quran ialah kalam Allah. Kalau baca novel, baca buku cerita, tak apalah. Sebut tak betul pun tidak dikira dosa pahala. Tapi kalam Allah, tu wajib dengan makhrajnya. Apa hukum? Baca Quran dengan bertajwid, apa hukum? Wajib. Bila dah mengantuk, tak tahu mana pergi makhraj, mana hukum, semua dia langgar. Mat Bangla pun dia langgar. Mana hukumnya? Nampak? Mengantuk tidur. Hatta dalam bab ibadat. Kita mungkin dah dengar dah bagaimana apa cerita 3 orang pemuda pergi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita yang popular. Pergi rumah Nabi, kebetulan Nabi tak ada di rumah. Nabi tak ada di rumah. Yang adanya isteri baginda Aisyah radhiyallahu anha. Nabi tak ada. Kami datang ni nak tengok ibadat Nabi. Nabi nak kata apa? Aku ni, kata pemuda yang pertama, aku ni sepanjang malam beribadat sepanjang malam. Tak tidur. Hebat hatinya. Kemudian yang kedua, aku ni puasa, tiap hari puasa. Tiap hari puasa. Yang ketiga, aku tak nak kahwin. Tak nak kahwin, nak ibadat. Tak nak kahwin. Lepas tu Nabi pun balik. Aisyah pun cerita, tadi ada 3 orang tadi datang, dia pun cerita 1, 2, 3. Besok Nabi pun pergi solat subuh. Dia pun kenal lah pemuda tadi, panggil. Datang sini, panggil. Kamu ke semalam? 1, 2, 3. Ya. Jangan buat begitu. Akulah yang terbaik di kalangan kamu. Tapi aku solat, bila mengantuk aku tidur. Aku banyak puasa, tapi ada hari-hari aku tak puasa yang sunat. Dan aku berkahwin. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka kepada cara kehidupanku, dia bukan dari kalangan umatku. Nabi dah bagi guidelines yang jelas begitu. Mana bersederhana. Begitu juga satu kisah. Siapa? Kisah
Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Sama juga. Salman Al-Farisi dengan Abu Darda dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti adik-beradik lah, dipersaudarakan. Salman pun pergilah bertandang ke rumah Abu Darda. Tidur di situ tamu, seperti adik-beradik begitu. Dia tengok rumah tak terurus. Dia tengok Ummu Darda, isteri Abi Darda, tidak terurus. Tak ada semangat nak hidup. Seperti begitu. Dia bertanya, apa pasal ya Ummu Darda, kamu ni tak terurus, rumah tak terurus, tak ada semangat nak hidup. Jawab Ummu Darda, saudara kamu tu dah tak ada keperluan apa-apa dah atas dunia ni. Dia tengok aku pun seperti tengok, mudahnya seperti tengok pokok kurma begitu, tak ada rasa apa-apa. Oh, pasal apa pula? Kan pelik. Dia pun pergilah jumpa Abu Darda. Rupanya Abu Darda ni malam tak ada kerja lain dah, solat sampai subuh. Siang puasa, tak pernah tak puasa. Salman pun bagi nasihat kepada Abu Darda, kamu tak boleh buat begini. Kamu ada isteri, ada keluarga, tanggungjawab itu hak, dan juga kepada diri kamu sendiri itu ada hak. Abu Darda dirasa tak puas hati dengan nasihat Salman. Dia pergi jumpa Nabi esoknya. Dia kata, ya Rasulullah, Salman kata begini kepada aku. Nabi panggil Salman. Betul ke? Betul ya Rasulullah. Nabi kata, benar Salman. Benar Salman. Terkejutlah Abu Darda. Nabi kata, kamu ke atas diri kamu ada hak. Bila mengantuk tidur, bila letih berehat, bila sakit ambil rawatan. Dan hak ke atas keluarga kamu, hak ke atas isteri kamu, tunaikan. Tengok nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sederhana itu adalah yang terbaik. Nak mudah faham, kita minum. Kita ni mungkin yang ni sikit saja kan, boleh habis minum. Okey, ngam-ngam, seronok-seronok. Ngam-ngam kita minum. Cuba ambil 3 liter, habiskan 3 liter. Boleh? Oh, termuntah. Kedai jual air 1 liter pun nak habis payah. 3 liter, boleh minum sekali minum. Itulah melampau namanya. Sederhananya, ngam-ngam. Sederhana. Makan sama juga. Boleh orang makan habis 1 talam. Oh, aku kaya, makan kambing 1 ekor makan kambing. Boleh? Tak boleh. Muntah habis dia makan. Yang terbaiknya sederhana. Itulah dalam ibadat kita pun sederhana. Kita bercakap pun sederhana. Kita beramal pun sederhana. Semua perkara. Itulah yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara ialah sederhana. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik wala tabsutha kullal bast. Yang pertama, jangan kamu menjadikan tanganmu terbelenggu di lehermu, gambaran kepada sifat kedekut, sifat bakhil al-bukhlu. Dan jangan engkau mengholorkannya sehabis-habisnya. Jangan membazir sehingga tak ada apa tinggal untuk kamu, ahli keluarga kamu di rumah. Jadi sederhana. Tiba masa belanja derma, bagi derma. Tiba masa kita nak makan, kita beli makan, kita makan balik rumah, kita makan sendiri. Sederhana. Jangan beri semua sehingga keluarga kamu kelaparan di rumah. Maknanya sederhana. Dan firman Allah, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam
yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan juga mereka ini apabila membelanjakan harta tiadalah membazir, melampaui batas, dan tidak bakhil, tidak kedekut, dan perbelanjaan mereka adalah sederhana di antara kedua-duanya, tidak bakhil dan tidak membazir, di antara kedua-duanya. Jadi itu sifatnya sederhana dan itulah yang terbaik. Jadi pukul apa dah? Belum lagi. Jadi pemurah adalah pertengahan di antara boros dan bakhil. Itu yang kita sebut tadi. Pertengahan antara berbelanja secara berlebihan dan menggenggam harta benda, menahannya. Berhubung dengan harta benda ini, yang lebihnya kita kena keluarkan. Dia panggil fudul. Harta benda ni yang fudul, yang lebih tu kita kena keluarkan, sedekah, beri kepada orang fakir miskin yang memerlukan. Kalau fudulul kalam, kita simpan, jangan keluarkan. Pasal apa? Fudulul kalam itu sia-sia, mungkin boleh menyebabkan dosa. Jadi fudulul kalam, ucapan yang sia-sia, jangan diluahkan, simpan dalam hati. Tetapi yang lebih dari segi harta benda, jangan simpan, keluarkan. Pasal apa? Kalau simpan dosa, kalau keluarkan dapat pahala. Dosa itu kalau melibatkan tak keluar zakat yang wajib. Dosa besar, perlu dikeluarkan. Itu beza. Dua-duanya fudul. Fudul harta benda dikeluarkan, disedekahkan, didermakan kepada fakir miskin. Itu secara umumnya. Jadi manusia ini, yang pertama ialah amat cinta kepada nafsu syahwat harta benda. Nafsu syahwat harta benda. Jadi manusia ini angan-angannya panjang berhubung dengan harta benda. Bila angan-angan panjang, itu yang menyebabkan ada penyakit bakhil. Dia fikir dia hidup lama lagi. Kalau aku beri sedekah kan, bila nak jadi kaya, dia pun duk angan fikir. Duk ada rumah, kemudian berangan rumah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, tanah 1 hektar nak ada 2 hektar, ada 10 hektar nak ada 20 hektar, ada satu dusun 50 hektar nak ada 100 hektar, panjang-panjang. Akhir-akhirnya dia masuk tanah. Akhir-akhirnya dia masuk tanah. Harta tu dapat ke orang lain. Sampai begitu. Sepatutnya bila harta, ianya boleh membantu dia di akhirat. Dengan cara mana? Dia menderma, mewakafkan. Barulah harta ini boleh membantunya di negeri akhirat. Baru senang lenang dia. Itu tanda kepemurahan yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Jadi kita tangguh situ. Mudah-mudahan apa yang sama-sama kita kita dengar tadi diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.